murid-murid, Assalamualaikum. Cikgu berharap murid-murid semua sihat. Untuk video kita pada hari ini, cikgu mahu berkongsi dengan murid-murid tentang waktu rehat. Untuk pengetahuan murid-murid, hari ini merupakan hari terakhir untuk fasa kedua, iaitu fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian ini membantu murid-murid mengenal persekitaran sekolah dan juga guru-guru dan rakan-rakan baru. Untuk video kita yang terakhir dalam fasa penyesuaian ini, murid-murid dapat mengenal dan memahami situasi waktu rehat di SK Bukit Bandaraya. Jom kita teruskan dengan topik kita hari ini, waktu rehat. Waktu rehat ialah waktu murid-murid makan dan minum, juga merehatkan diri setelah murid-murid menjalani sesi pembelajaran untuk seketika waktu. Cikgu akan kongsikan aktiviti-aktiviti rehat yang boleh dijadikan panduan murid-murid apabila murid-murid naik sekolah nanti. Aktiviti-aktiviti ini adalah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara aktiviti-aktiviti sewaktu rehat yang cikgu akan kongsikan bersama murid-murid dalam video ini ialah cuci tangan sebelum dan selepas makan, bacaan doa, beratur ketika membeli di kantin, tertib ketika makan dan makan makanan berkhasiat. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti pertama, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Ya, murid-murid mesti mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun sebelum dan selepas makan. Murid-murid boleh gunakan hand sanitizer sekiranya tiada air dan sabun. Murid-murid tahu ke cara mencuci tangan yang betul? Jom cikgu ajarkan cara mencuci tangan yang betul. Langkah pertama, murid-murid basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Langkah kedua, murid-murid gosok kedua-dua tapak tangan. Langkah ketiga, murid-murid gosok setiap jari dan celah-celah jari. Langkah keempat, murid-murid gosok kuku di tapak tangan supaya murid-murid dapat bersihkan kotoran dan sisa makanan yang masih terlekat di dalam kuku murid-murid. Langkah kelima, murid-murid gosok pula kedua-dua belah belakang tangan murid-murid. Sikit lagi, langkah keenam, basuh tangan murid-murid dengan air yang bersih dan secukupnya. Langkah terakhir sekali, langkah 7, murid-murid keringkan tangan yang basah dengan kain yang bersih. Terdapat berapa langkah mencuci tangan yang betul, murid-murid? Ya, ada 7 langkah mencuci tangan yang betul. Sangat mudah kan? Jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya semasa waktu rehat ialah bacaan doa. Cikgu akan kongsikan doa sebelum makan dan doa selepas makan bersama murid-murid beragama Islam sahaja. Jom kita berlatih doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hebat murid-murid. Jom kita baca doa selepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Hebat murid-murid tahun 1 SK Bukit Bandaraya. Jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Seterusnya,
Aktiviti beratur ketika membeli makanan. Cuba murid-murid lihat gambar-gambar yang cikgu paparkan ini. Ini adalah situasi sewaktu rehat di kantin kita. Murid-murid nampak tak garisan-garisan merah di atas lantai kantin? Murid-murid perlu beratur mengikut garisan-garisan merah yang terletak pada ruang berbaris apabila murid-murid hendak membeli dan mengambil makanan. Aktiviti seterusnya ialah tertib ketika makan. Dengan situasi norma baharu ini, murid-murid yang membawa bekal atau membeli makanan di kantin hanya dibenarkan makan dan minum di kelas atau bilik darjah sahaja. Ketika waktu rehat juga, guru-guru subjek akan memantau dan makan bersama-sama murid di dalam kelas. Murid-murid juga tidak boleh berkongsi makanan dan minuman dengan kawan-kawan. Baiklah, aktiviti terakhir ialah makan makanan berkhasiat. Murid-murid perlukan menu yang sihat supaya murid-murid berasa cergas dan cerdas semasa aktiviti pembelajaran di kelas. Oleh itu, ibu bapa atau penjaga digalakkan menyediakan bekalan makanan sendiri yang berkhasiat untuk anak-anak. Cikgu akan kongsikan contoh makanan-makanan sihat yang murid boleh bawa atau beli di kantin pada waktu rehat. Menu yang sihat haruslah mengandungi karbohidrat seperti nasi, roti dan mi. Selain karbohidrat, menu yang sihat haruslah mengandungi protein seperti ikan, daging dan ayam. Dan akhir sekali, menu yang sihat perlu mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran seperti apel, pisang, karot dan sebagainya. Dengan membawa makanan sendiri, murid-murid dapat mengekalkan penjarakan fizikal di kawasan kantin sekolah. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini dan juga video terakhir untuk fasa penyesuaian ini. Mulai minggu hadapan, murid-murid akan bersama guru-guru subjek baru murid-murid. Bye, semoga kita berjumpa lagi.